Assalamualaikum dan salam sejahtera ya rakan-rakan. Bertemu kita kembali di Pam Ampaya ya. Hari ini saya nak berkongsi ataupun bercerita tentang uh, kefahaman Pam dengan berita ekonomi. Apa yang dimaksudkan berita ekonomi itu ialah seperti berita ekonomi yang utamalah, seperti NFP ataupun FOMC kan. Kalau berita NFP itu setiap hari bulan awal setiap bulan hari Jumaat ya, pada minggu pertama. So dalam pembelajaran pada video ini kita ambil contoh NFP lah. So bagaimana berita ekonomi NFP ni boleh mempengaruhi arah pergerakan pasaran sebelum, semasa dan selepas berita itu dikeluarkan. So agak penting kan. So dalam topik ni, dalam perbincangan ni, kita cuba kaitkan apakah komponen-komponen yang mempengaruhi pergerakan dalam pergerakan market dalam waktu berita NFTU dikeluarkan ataupun sebelum dikeluarkan, semasa ataupun selepas. So seperti yang anda tahu ya, dengan kefahaman PAM ni, kita tahu dalam market ni ada 3 komponen ataupun player utama, iaitu buyer, seller. Buyer, seller ini dikategorikan dalam sebagai retail trader, dan satu lagi big player. Big player ni merujuk kepada bank ataupun LP, liquidity provider yang besar lah, yang menggerakkan, sebenarnya mereka ni menggerakkan arah pasaran. So 3 komponen ya, buyer, seller dan LP ataupun big player, ataupun kita boleh katakanlah seller dan buyer tu sebagai retail trader versus big player. Itu yang saya maksudkan ya. So insyaAllah kita akan go through satu-satu. Mungkin video ni agak panjang ya. So saya akan cuba nak bincang dengan anda semua, dengan rakan-rakan semua, bagaimana keadaan berita ekonomi ini mempengaruhi pasaran sebelum, semasa dan selepas berita ekonomi ini dikeluarkan. Okey, kita pergi kepada slide lah. Okey, sekejap sebentar ya rakan-rakan. Saya cuba kecilkan ini dulu, saya punya video ni. Ini nampak dah kecil sikit lah ya. Okey, kita pergi kepada slide ya. Okey. Dalam slide ni tajuknya lebih kurang macam itulah, arah pasaran selepas berita ekonomi dikeluarkan. Contohnya NFP ya. So dia bukan selepas sajalah, mana dia macam saya sebut tadi, sebelum, semasa dan selepas berita ekonomi dikeluarkan ya. So kita tengok satu persatu insya-Allah. Okey, kita ambil apakah yang mempengaruhi arah pasaran ni sebelum, selepas, semasa dan selepas berita ekonomi dikeluarkan. Antaranya faktor-faktor ataupun komponen yang mempengaruhi ini ialah ada. Ada ni macam anda ketahui, macam mana kita nak tahu arah market. Ia mencakupi 4 fasa pasaran, 4 fasa, itu fasa declining, fasa advancing, fasa accumulation dan fasa distribution. So kita akan kupas dan bicarakan bagaimana ada ni mempengaruhi arah pasaran. And then kita juga pernah belajar ya tentang pergerakan 1, 2, 3, iaitu pergerakan bull, pergerakan manipulasi, dan pergerakan 3 itu ialah pergerakan real movement. And then apa lagi yang mempengaruhi pasaran? Sebenarnya balance line. Balance line juga mempengaruhi pasaran. Sebenarnya balance line ini terdapat dalam pergerakan 1, 2, 3 tersebut. Dan apa lagi kita tengok? RT. RT juga mempengaruhi
pergerakan sebelum, semasa dan selepas berita ekonomi itu dikeluarkan. So dalam kefahaman ni, macam saya kaji, empat elemen ni sebenarnya mempengaruhi corak ataupun pattern pergerakan pasaran sebelum, semasa dan selepas berita ekonomi dikeluarkan. So kita akan urai satu persatu ya. Kita ambil tu ADA. Apa itu ADA? ADA ni macam saya sebut tadi, ada 4 pasar: pasar distribution, declining, accumulation dan investing. So kita nak pastikan bila di mana berita ekonomi itu berlaku, di fasa mana. Contoh dia dalam NFP tu mungkin berita tu dikeluarkan and then kebetulan di fasa declining. So macam mana tindak balas, reaksi pasaran bila berita NFP itu dikeluarkan kebetulan di fasa declining. Sama juga kalau bagaimana reaksi pasaran bila NFP itu dikeluarkan market di fasa distribution ya. Faham? Itu jugalah bagaimana di keadaan fasa declining. Kita akan tengok nanti. Dan bagaimana di fasa accumulation. So itulah yang saya maksudkan. So apa yang terjadi kebanyakannya bila kita ambil contoh di fasa declining ya rakan-rakan ya, selalu dia berlaku pergerakan manipulasi dan arah market selepasnya akan mengikut fasa declining juga. Sama jugalah di fasa advancing bila berlaku jaya berita ekonomi dikeluarkan pada waktu dan kebetulan pada di fasa advancing, selalunya market akan turun dulu buat melakukan manipulasi dan dinaik ke atas mengikut arah pasaran tersebut. Dan kalau di fasa distribution dan accumulation ni selalu dia inilah di mana berita yang dikeluarkan tersebut maknanya dia akan berlaku perubahan arah. Ini saya merujuk kepada H1 ya. Berlakunya perubahan arah, mungkin perubahan arah itu mungkin bersifat sementara, retracement ataupun memang ubah arah betul. Itulah apa yang saya maksudkan itulah. Sebenarnya fasa-fasa yang terdapat dalam pasaran itu juga mempengaruhi bila berita ekonomi itu dikeluarkan. Dan pergerakan 1, 2, 3 pula ialah tak nampak ya, tak apa, itu pergerakan 1, 2, 3 ni dia melibatkan pergerakan 1. Pergerakan 1 ni lah pergerakan di mana arah pasaran tu dia sideways dalam keadaan ranging dengan ranging yang sama dengan volume yang sama ya. Dipanggil bull up pergerakan 1 ni. And then pada pergerakan 1 ni terdapat seller dan terdapat buyer juga. Maknanya ni seller dan buyer ni adalah retail trader. Ada yang seller beli, ada buyer. Maksudnya berlawanan. Mereka ni berlawan antara satu sama lain. Dan selalunya pergerakan ni berlaku sebelum berita ekonomi dikeluarkanlah. Dan sebenarnya setiap hari pergerakan ni berlaku, terutamanya di waktu pagi sebelum London Open. Ini berlaku. Cuma bila berita news atau berita ekonomi itu dikeluarkan, sebenarnya tak ada impact apa pun. Cuma big player ni ambil kesempatan untuk mempercepatkan proses retail trader ni, sama ada seller ataupun buyer ni, kerugian dalam urus niaga mereka kan. So itu pergerakan 1. And then pergerakan dalam pergerakan 1 ni rakan-rakan ya, big player cuma memerhati saja. Macam saya bagi tahu dulu mungkin dalam video-video yang lepas saya bagi tahu, tugas big player ni ataupun LP ni masa pergerakan 1 ni, dia ambil order kita. Big player ni ada 2 fungsi dia, tugas dia. Satu, dia sebagai LP yang ambil order seller ni ataupun buyer ni. Kalau tak ada
yang ambil apa order kita, mana dia tak ada yang nak belilah. So mereka tengok je. And then tugas kedua pula big player ni, dia juga bertindak sebagai trader. Kadang-kadang orang panggil dia sebagai dealer, kadang-kadang orang panggil sebagai bank trader. Bila kita buy dia sell, bila kita sell dia buy. Tapi dalam waktu ni, dalam waktu pasar bu ni, big player cuma memerhati saja. Dia tak ambil, apa, tak ambil orang kata tindakan lagi kan. Big player memerhatikan. And then apa garisan yang keluar tu kan, itulah garisan balance line. Apa maksud balance line ni? Balance line ni adalah garisan tengah-tengah antara bu tu. Garisan balance line ni main peranan yang penting penting dalam pergerakan market. Big players selalu dia melakukan tindakan ataupun melakukan pergerakan melalui titik balance line ni. Itulah dia punya kata starter dia, tempat dia, starting point dia untuk menggerakkan arah pasaran tu sama ada menurun ataupun menaik ke atas. And then pergerakan dua ni lah pergerakan manipulasi. So dia bukan macam tu saja. Ini saya buat contoh tu, lepas bu dia naik ke atas kan. Dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Ini sebagai kata proses pembelajaran. Kemungkinan dia juga dia turun dulu kan. And then kadang-kadang pergerakan manipulasi ni dia terlalu singkat. Dalam masa 1 jam, 2 jam saja dah selesai. Namun ada juga dalam setengah kes kan, pergerakan manipulasi ni terlalu lama, mengambil masa 1 hari, 2 hari, 3 hari, hingga 1 minggu pun ada. Atas alasan apa big player melakukan pergerakan ni? Ialah mungkin mereka ada strategi mereka, mungkin dia punya target tak capai lagi sebelum membuat pergerakan real movement tu kan. So mereka tak pasal mengumpul banyak umpan retail trader supaya buy dah banyak situ, dah dah dana kat situ, dana retail trader kat situ, baru dia melakukan pergerakan movement. Kata contoh dia lah, dalam pergerakan dua tu terlalu banyak sudah buyer, mungkin 100 bilion kan. So dah buy kan. So apa dia buat real movement ke arah sell. So menyebabkan buyer yang banyak tu akan kerugian dalam urus niaga mereka. So it depend kepada big player sama ada dia nak shortkan proses pergerakan dua tu pendek ataupun panjang. It's depending on their goal, target, big player punya target. And then pergerakan seterusnya itu pergerakan manipulasi kan. And then pergerakan masa pergerakan manipulasi ni big player dah memainkan peranan Masa cakap tadi dia bertindak sebagai dealer ataupun bank trader. Kita beli, kita beli, dia jual. Kita sell, dia beli, dia buy. Kita buy, dia sell. Itulah menyebabkan retail trader loss dalam urus niaga mereka And then pergerakan seterusnya adalah pergerakan 3 Pergerakan 3 ni dipanggil real movement. Real movement ni adalah pergerakan di mana seller dan buyer dah tak ada dalam pasaran, semua dah rugi, semua dah MC. Yang bergerak tu adalah bank saja ataupun LP. Cuma siapa yang pandai dalam trading tu mungkin ada dalam 5% lah yang berjaya dalam urus niaga mereka yang bersama dengan big player. So kalau kita nak trade, kita nak berjaya dalam forex ni, kita kena ikut big player ataupun bank trader. So tak ramai yang dapat faham konsep ni Pergerakan nombor 3 tu ialah pergerakan dipanggil real movement. Tak nampak tu lah dekat tu real movement dalam slide Okey, dan seterusnya itu pergerakan bu ni macam saya cerita tadi, ada buyer seller kan, market tu ranging dalam range yang agak mengata tetap. Dia naik, dia turun kat situ, dia naik balik, dia turun kat situ. Macam itulah. Itulah balance line dia kan. Ini balance line. Macam saya cakap tadi, balance line tu penting merupakan titik tempat big player untuk melakukan pergerakan pasaran. Okey,
Balance line ni adalah kawasan utama di mana big player melakukan pergerakan. Balance line berfungsi sebagai support dan resisten di masa depan. Penting ya. Ini saya merujuk kepada berita news ya. Berita ekonomi seperti NFP ya. Balance line NFP. Sebenarnya pergerakan 1 2 3 ni berlaku hari-hari di setiap time frame. Okey, kita pergi slide seterusnya itu secara amnya pergerakan 1, pergerakan 2, pergerakan 3. Tadi kita tengok balik ini pergerakan tanpa value area sebab kita kena ada value area. Sebab value area ni merupakan elemen yang mempengaruhi pergerakan semasa dan selepas berita ekonomi dikeluarkan. So tengok tu pergerakan 1 2 3. Dalam slide ni kita boleh nampak di fasa declining, menurun kan. Itulah pergerakan 1, pergerakan 2, pergerakan 3 dan itulah value area di fasa declining. So faham ini semua faktor-faktor elemen ini akan mempengaruhi pergerakan pasaran bila berita ekonomi dikeluarkan. Okey, itu balance line dan kita tengok contoh-contoh market sebenarnya lah. Kita ambil pair euro USD dan kita ambil contoh NFP NFP. So NFP pada tahun 2021 ada berapa kat situ kita tengok sekejap ya. Tak keluar. Okey. Kita ada 1 bulan 1 2021, mungkin 1 bulan 1 tak ada lah kot kan. Berita ni cuti am kan. 5 bulan 2, 3 bulan 3, 2 bulan 4, 7 bulan 5, 4 bulan 6, 2 bulan 7, 2 Julai 6 Ogos, 3 September, 1 Oktober, 5 November dan 3 Disember. Kita tengok, kita perhatikan. Bukan satu-satu lah, bukan 1 Januari Kita tengok 8 Januari 2021 berita ekonomi ni NFP ni berlaku pada 8 Januari 2021, bukan 1 bulan 1 cuti am So kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, ni pada 8 Januari kita tengok balance bu dekat mana. Itu berita NFP. Candle NFP kat situ and then balance line kat situ. Itulah pergerakan dua itu pergerakan dua. So kalau kita tengok pergerakan dua tu kita tengok value area semua kan. Value area di pasar declining di bull sebelum NFP kan. Sebelum NFP lagi market dah buat pergerakan menurun ke bawah. Dia mengikut arah market. Dah ramai dah ni orang sell kat situ. Tapi bila berita NFP dia naik ke atas, dia cuba nak induce orang macam nak buy lah. Cuma dia bukan buy lah kan. Dia manipulate orang untuk buy, tapi dia punya pergerakan tu sebenarnya untuk kita sell. Tengok balance line tu kan. Tengok di kotak nombor 2 tu dia induce retail trader untuk buy dan akhirnya market turun balik dekat balance line ni. Inilah point of entry kita untuk kita sell. Dia ikut arah market lah kan. Ikut arah market di fasa declining. So kalau kita tengok ni, ini adalah satu proses pergerakan yang simple. Dia punya pergerakan dua tu tak terlalu lama, maknanya dalam hari tu juga. Ini memberi maksud bahawasanya big player dah ada capai target dia. Memang terlalu ramai kat sini ni. Kenapa diturun dekat sini kan? Terlalu awal diturun, maknanya dia terlalu ramai di waktu ni. Waktu berita ekonomi dikeluarkan, dah ramai buyer, terlalu banyak buyer. Seller dah tak ada, semua dah buy. Ataupun seller ni dah cut loss. Semua buy kan. Apa yang terjadi dekat balance line ni? Market sell. At the end of the day, pergerakan 3 ni dah memang tak ada seller, memang tak ada buyer. So itulah pergerakan bank sebenarnya.
So ini pada bulan Januari ya. And then kalau bulan 2 pula berlaku pada 5 Februari 2021. Ni graf dia kan. Ni graf ni berlaku di fasa mana ni? Di fasa accumulation ya. Berlaku penurunan ni. Ni berlaku penurunan ni. Berlaku penurunan, and then kalau kita lihat sini pun dah ada KMB ya. And then berlaku BEMA. Ini menunjukkan berita ekonomi yang berlaku pada 5 Februari ni. Dia mengubah arah. Mungkin dia buat retracement ataupun dia ubah arah betul lah, sebab dia dekat H1 ya. Kalau kat daily tu mungkin tak nampak lagi kan, mungkin dia di fasa declining lagi. Tapi dekat H1 ni dia ubah arah tu, kemungkinan ubah arah untuk retracement ataupun ubah arah sebenar dia. So kita tengok, perhatikan ya. Itu balance line. And then tengok sebelum mengata berita ekonomi lagi dah ada pergerakan ke atas. And then itu ada KMB ya, yang saya tanda warna biru itu, ini KMB ya. Ini tanda awal mana dia nak berlakunya perubahan arah. Ada KMB, lepas tu ada BEMA kat sini. Minta maaf lah, bukan NFT ya, NFP. Tersalah tulis tu kan. Okey, NFP ya. So kalau kita tengok ni pergerakan ni, tengok ni pergerakan ni kan. Pergerakan ni, graf yang kecil saya tunjuk atas ni ialah tak keluar pula dia punya line. Sekejap ya. Jam pula ni. Tu nampak ni. Ini yang kotak kecil ni kan. Inilah kat sinilah mana market ubah arah, terus meninggalkan balance line. Dalam kes ni bila ubah arah kan, market tu tak kembali ke balance line. Apa maksud kat sini? Bermakna dekat sini terlalu ramai dah buyer, seller. Semua duk sell sini kan. Dan semua sell ni KMB pun orang sell lagi sebab dah break low kan. Semua sell. Sebab dalam sistem urus niaga forex ni, deep player atau LP dia tengok ada berapa buyer, ada berapa seller. Dalam kes ni dia dah tengok ni seller terlalu ramai. So dekat sini dia market terus naik. Itulah kefahaman pada 5 Februari, dan kita tengok 5 Mac pula ya. So ni market dia. Tengok di pasar declining ya. Market pada 5 bulan 3 ni di pasar declining. So kita boleh faham market akan meneruskan perjalanan lah. Konsep dia kan. Tengok bull tu pun dah waktu pagi berlaku. Sebelum kata NFP lagi, market dah turun ke bawah dah. Apa maksud dia? Memang dah ramai buyer dekat situ. So value area menurun, pasar declining. Itu balance line dia kan. Tengok itu balance line. Itu yang anak panah tu menunjukkan itulah candle NFP ya. So NFP market itu nombor 1, market nombor 2 tu. Nombor 3 tu balance yang hijau tu sebenarnya pergerakan nombor 3 lah. So pergerakan manipulasi nombor 2 tu tak kelihatan lah. Market sebelum berita ekonomi tu dah buat penurunan ni. Dia dah turun kat sini. Nampak ya rakan-rakan? Ni bull ya. So market dah turun. Dia dah turun ni. Sebelum NFP lagi dah turun. Ini membawa maksud kekuatan buyer tu terlalu kuat. Big player dah main peranan dah. Sebelum berita ekonomi dikeluarkan, mereka dah sell dah. Dah ramai dah loss kat sini. So apabila berlaku saja NFP kat sini tu tak ada candle yang melampau tu turun naik macam ni kan, tak ada. Sebab dia nak buat apa tu dah tak perlu nak buat lagi sebab buyer dah tak ada. Buyer dah tak ada, seller dah tak ada, dah habis dah. dah semua dah hampir MC semua kan. Itu yang terjadi sebenarnya. So kita tengok apa yang berlaku seterusnya. 2 April kan. 2 April tu market bull dekat situ.
Itu balance line dia. Ni sama juga. Market ni masih kata dalam peringkat awal di fasa advancing. Sebelum ni kita tengok kan, dah ada penurunan, dah ada KMB dekat sini ni, KMB ni kan. So, apa yang berlaku tu balance line, value area pun dah bertukar, kata dah bersilang kan. And then baru nak naik di fasa advancing. And then berita ekonomi dekat situ, nampak tu? Apa yang berlaku kat sini, kita tahu di fasa advancing. So, NFE kat situ, market cuba nak induce orang untuk sell. Ramailah sell kat sini. Semua sell. Malang bagi kita lah siapa yang sell tu. Dia induce retail trader supaya sell. Padahal fokus dia nak buy kan. So, apa yang berlaku, semua bila market dah turun dekat sini ni, dekat manipulasi ni, ni dekat sinilah graf ni kecil ni kan. Saya akan bincang nanti, saya bagi habiskan ni dulu. Ni ya. Okey ya. Saya screenshot sekejap. Okey. Apa yang berlaku dekat sini ya rakan-rakan? Dia cuba induce orang untuk sell. Banyakkan retail trader akan sell kat sini lah. Yang buy pun yang tadi dah kena cut loss, dia apa? Dia sell, yang sell tu tambah lauk kat sini kan. Dia tengok ni kan. At the end of the day, market terus naik. Itu yang berlaku kan. So, kalau kita tengok dekat sini, ini macam saya cakap tadi, dia baru nak naik tu. Dalam proses peringkat awal di fasa advancing. Kita tengok kat sini kan. Kat sini dah berlaku BEMA. KMB ya. KMB berlaku kat sini ni. KMB ni. Lepas tu berlaku BEMA kat sini. Bermakna akan berlaku perubahan arah. Ni BEMA ni. Ni BEMA lagi kan. So, apa yang berlaku kat sini inilah di fasa, inilah pergerakan manipulasi. So, bila market breaks, balance line, itulah arahnya ya rakan-rakan ya. Terus, market terus naik. So, ini di bulan April ya. Kita tengok di bulan Mei pula. Sama juga proses yang sama. Ni candle NFP dia. Ni di fasa advancing. Dekat mana dia punya bu dia dekat situ kan. Dia selalu dia bila dia ikut arah lah kan. Itu balance line dia. Bila waktu NFP tu kan, dia naik sekejap, sampai dekat balance line ni kan, berita ekonomi dikeluarkan, dia terus naik. Nampak ni balance line ni. So, tengok dekat sini dia terus naik. Ni di over ni gambar yang sebelah ni, bawah ni sebenarnya dia. Tengok apa yang saya cakap tadi kan. Balance line ni sebagai kata future support dan resistance. Tengok market dah naik kat sini ni, market naik kat sini kan, naik turun balik. Kalau kita tengok dalam graf kecil ni dia macam ni, turun balik, tengok dia akan bertemu balik dekat balance line ni. Tak lepas, terbang balik dia. Itu orang kena faham. Ini kalau kita pandai, kita tunggu peluang dekat sini lah. Ini sebenarnya pergerakan manipulasi lah kan. Okey, itu pada bulan Mei ya. Kita tengok bulan Jun pula. 4 Jun, berlaku 4 Jun macam ni. 4 Jun ni dekat sini dia punya bu. Dekat mana dia punya ni balance line dia kat situ. Sebelum tu pada 3 Jun tu kan, low 3 Jun tu, 4 Jun tu dah berlaku KMB, nampak tu. So dia keluar, dia masuk balik, ada KMB lah pada 4 Jun ni kan. Tu candle balance line dia. Ni apa, candle NFP ya. Dia langgar dulu. Tengok market naik tu di atas balance line. So benda yang sama. Tengok ni ni candle NFP ya. Tengok ni support resistance ya. Tengok balance line ni. Yang ni dia merupakan sebagai support atau resistance dia. Ni dia naik ke atas ni semua ni. Apa tujuan dia ialah dia naik kat sini kan. Dia cuba buy kat sini kan. Apa yang terjadi? Mana market tu kekuatan sell lagi. Itu kena faham masuk directional buyer kan. Dia buat satu kata proses yang panjang. Bagi saya inilah proses yang panjang lah. Ini manipulasi yang kata yang terlalu lama lah. Dia induce orang nak buy kat sini.
Oh, dia suruh buy. Oh, satu dunia buy. Buy lagi, buy lagi, buy lagi. Lepas tu, ni buy lah ni. Dia proses buy, proses buy, proses buy, proses buy. Lepas tu dia turun. Oh. Yang turun break balance line. Apa terjadi kat buyer dekat sini? Semua hancur, semua masuk laut dalam. Dan MC. Inilah sebenarnya berlaku ni, inilah real movement dia. Itu saya cakap, kadang balance line ni, gerakan manipulasi ni bukan satu hari. Kadang-kadang boleh makan masa 2-3 hari. Dia kumpul dulu kan, keuntungan dia tu kumpul supaya apa, buyer dan seller tu dah buat satu keputusan nak buy saja. Dah tak ada seller lagi dah. Buy saja. Waktu itulah dia buat pergerakan apa, real movement. Okey, Pak Jun, puasa yang sama juga. So macam tu ya. Saya tak nak bercerita panjang, dah video ni pun dah 30 minit ya. Konsepnya sama. So apa yang perlu anda faham dalam kefahaman, tengok Jun ni, bulan Jun ni, tengok manipulasi dia. Berapa hari? 1, 2, 3, 4. So and then harga pasaran tu berlega-lega di apa di apa garisan balance line tu kan. Itulah pergerakan manipulasi. And then tengok market break balik di atas apa balance line, dia terus naik ke atas. Itulah real move nama dia. So kita buat secara laju konsep ni sama saja. Benda ni di pasar declining, market turun terus menurun ya. Dia tak ada gangguan ni. Dia tahu market dah kata di sini kan, kenapa dia turun terus, mana dia big play ataupun apa sell, apa buyer dah tak ada, apa buyer seller dah tak ada kat sini. NFP tengok dia dah pagi-pagi pun dah turun dah. NFP berlaku selepas tu, selepas Bu kan, 2-3 jam dah ada meninggalkan Bu, baru berlaku NFP ya. Itulah hakikat dia. And then bulan September pula. September pun sama, berlaku di news ni berlaku di fasa distribution. Selepas Bu dia induce orang untuk buy, tapi hakikat dia itulah itu pergerakan manipulasi dia yang dalam kotak merah. Market naik balik ke balance line, dekat situlah market turun terus. Sama juga ni bulan September ya, market naik ke atas, dia induce orang nak buy, semua buy, tapi market seterusnya masuk balik di bawah balance line, terus turun ke bawah. Itu yang terjadi kan. Itu pergerakan manipulasi dan real movement kat situ. Dan ni pula di bulan November balance line kat situ sama juga, market di fasa distribution tak clear, and then berlaku kata pergerakan nombor 2, candlestick pattern situ, NFP kat situ, market naik ke atas. Ni market di fasa distribution ya, balance line tengok, itulah pergerakan manipulasi, dan market break bawah ke balance line dan terus meneruskan perjalanan untuk sell. Real move kat situ ya. Sama juga ini 3 Disember. Ni pun market masih tak cantik di fasa yang tak jelas buah tu masih tak jelas. Masih sama ada di fasa distribution ataupun di fasa accumulation So candle NFP situ balance line, tengok dalam case ni market cuba naik ke atas, NFP tu naik ke atas kan. So tengok market sepatu bermain-main berlega-lega kan, turun naik di sekitar balance line, dan akhirnya itulah sebenarnya pergerakan nombor 2. Dan pergerakan nombor 3 adalah pergerakan mini real movement. Patut ada wife saya tengah masak sambal rasanya. Okey, itu bulan 12. Moral of story dia apa ni rakan-rakan? Apa yang kita dapat conclude dekat sini kan? Apa yang kita dapat conclude kat sini, pertama kan, selalu dia bila kita kena tahu war tu dekat mana. Kalau fasa declining atau di fasa advancing, kita ambil contoh di fasa declining lah, berita ekonomi dikeluarkan pada waktu itu, mana dia market ikut arah di fasa declining. Dia buat dulu pergerakan atas,
kan? Lepas tu dia masuk di bawah apa balance line, dia turun balik. So macam mana nak entry? Sabarlah, kita entry kita dekat balance line. Ada juga situasi di mana kita ambil contoh declining saja, di mana di pasal declining juga, and then kita notice selepas kan, mungkin pukul 10 pagi, 11 pagi kan, market dah turun dah sebelum berita ekonomi dikeluarkan. Itu memberi indikasi bahawa retail trader apa ni, buy dah tak ada. Situ dah tak ada seller, tak ada buy, maksud dia buy tu dah tak ada. Dah kata kebanyakan dia dah loss. Seller pun dah tak banyak, dia dah turun, meninggalkan tu kan. Dia dah meninggal boom kat situ. So mana dia, kita pun, itu pun arah market juga. Bila berlaku saja NFP, dia terus turun saja kan. So buat apa dia nak naik ke atas lagi? Dia nak induce buat apa lagi? Maknanya dia dah buat keuntungan. Big player dah buat keuntungan kat situ. Maksudnya keuntungan tu dah dia dah kutip bilion-bilion dekat build up tu. Sebenarnya kalau tengok video saya, masa berlaku build up tu sebenarnya dah tak ada pun, dah tak ada retail trader lagi. Maknanya dia situ retail trader buyer dah kosong, mungkin ada sikit lah, seller pun nilai dah kurang. So dia turun terus lah. And then yang ketiga kan, apa yang kita boleh simpulkan, kalau kita newbie ni, kalau tak pandai ni, jangan entry lah waktu NFP ni kan. Jangan suka-suka lah kan. Kita kena faham konsep tu kan. Kita tengok dulu apa yang berlaku, biar dia market dah stabil dulu kan. Baru kita nak entry. Mungkin besok, mungkin lusa kan. Baru kita nak entry. Kita tak tahu, kadang susah lah kan. Tak faham konsep 1, 2, 3, tak faham konsep value area, tak faham konsep manipulasi kan, pergerakan 1, 2, 3. Mana dia kebanyakannya bila newbie ni yang tak faham konsep ni akan kerugian dalam pasaran. So kalau kita tahu kan, sama juga yang keempat, bila berlaku saja news tu di fasa distribution atau di fasa accumulation, itu tandanya maksudnya kemungkinan besar akan berlaku perubahan arah. Itu yang keempat ya. Perubahan arah kalau dia berlaku di fasa distribution, mana dia berita ekonomi itu sebenarnya LP ataupun bank mengambil kesempatan untuk sell, nak ubah arah. Macam itulah, vice versa lah kan. Okey, yang kelima pula, kita perlu ingat kalau kita sabar kan, macam saya cakap tadi, ni balance line tu, balance line berita ekonomi tu sebenarnya pergerakan 1, 2, 3 ni hari-hari ada. So saya merujukkan balance line pada berita ekonomi tu dikeluarkan. Sebenarnya balance line tu boleh kita guna sebagai future support resistance. Katakanlah market naik dulu kan, and then mungkin seminggu tu dia turun ke balance line, ada tak boleh berlaku breakout kan, support kan, ada dindong-dindong 2 kali, mana market tu akan naik kembali ke atas, ataupun dia break support, dia break support balance line tu kan, sebagai balance line sebagai support, dia retest dekat dia jadi dekat balance line tu, kita sell. So itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap kefahaman perbincangan hari ini dapat memberi sedikit input ataupun insight ataupun pengetahuan lah kepada anda, bagaimana berita ekonomi yang dikeluarkan itu boleh mempengaruhi pergerakan semasa, sebelum, semasa dan selepas berita ekonomi itu dikeluarkan. Okey guys, setakat itu dulu. Saya doakan rakan-rakan semua sukses selalu, sentiasa ceria dan membuat profit. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.